Revolusi adalah mimpi ngeri menghantui setiap rejim di abad ini. Kerusuhan, demonstrasi dan pelbagai bentuk penentangan menjadi-jadi. Gejolak rasa, berontak, buat sesetengah pemimpin dihenyak tak tidur nyenyak. Pemimpin diktator jadi buruan. Romania gempar dengan Revolusi Velvet 1989. Revolusi Cedar di Lubnan 2005. Thailand berbaju merah 2005. Iran berselubung hijau 2009. Sementara rejim Hosni Mubarak dipijak 2011. Tanpa disedari, dalam tempoh 2 dekad, dunia dilanda peperangan dan penjajahan bentuk baru. Peperangan bukan lagi dalam bentuk persenjataan. Persenjataan hanyalah 10% terakhir. Sebaliknya 90% pertama adalah peperangan dan penjajahan bentuk baru. Peperangan yang menggunakan pendekatan revolusi tanpa keganasan, menggunakan pendekatan ilmiah, mementingkan profesionalisme dalam setiap gerak kerja, mengutamakan logik akal, bermain dengan emosi, memaksimumkan potensi seni dan seterusnya menguasai alam maya sebagai medan peperangan utama. Sasaran utama adalah menyerang dan mengubah sistem nilai secara halus, menyerang asas budaya dan negara, menyerang perlembagaan dan seterusnya menyerang prinsip asas dan pegangan agama. Akhirnya, penjajahan sudah 90% dikuasai. Hanya 10% peperangan baru perlu dilangsaikan, sama ada melalui peperangan senjata ataupun diterjemahkan di dalam proses pilihan raya. Kini terbukti, dalam tempoh 1 dekad beberapa pemimpin dan negara telah tumbang dan dijajah. Before the end of the 2011, Ben Ali of Tunisia and Mubarak in Egypt would be down. Saleh of Yemen would be on his leave. Assad of Syria seriously challenged. Muammar al-Gaddafi and Osama bin Laden would be dead, and Ratko Mladic would be in Hague. This is going to be one of the worst years for bad guys ever. Mereka yang menjadi pelopor begitu angkuh menonjolkan diri di alam maya. Tidak ada rasa takut dan gentar. Sebaliknya merasa bangga dan menyatakan bahawa revolusi ini telah berkembang di 37 negara dan apinya akan terus marak menyala ke negara-negara lain. Inilah kerja saya. Keutamaan saya ialah untuk mengenal pasti bentuk dan potensi tanpa keganasan dari sesuatu perjuangan sebagai cara menumbangkan seseorang pemerintah. Pengkaji, pemikir dan penyumbang kepada pelbagai demonstrasi, menumbangkan beberapa kerajaan dan negara. 2 buah hasil karya ilmiah Jin iaitu How to Start a Revolution dan From Dictatorship to Democracy menjadi kitab dan pegangan panduan unggul kepada aktivis dan kumpulan penentang di 37 buah negara. That book, which is used by opposition movements worldwide, was actually written in Boston, USA. From Dictatorship to Democracy is considered the Bible of the non-violent resistance. The author of this revolution guidebook lives in one of the poorer neighborhoods on the outskirts of Boston. It was 83-year-old Gene Sharp who wrote the masterpiece, first published in 1993. It contains 198 methods of non-violent action. Pada 1983, Gene Sharp menubuhkan Albert Einstein Institution. Pihak Optor Serbia yang dikepali oleh Popovic mengaku telah dilatih oleh Robert Helvig, bekas Kolonel Tentera Amerika, dan Albert Einstein dan menjadikan buku From Dictatorship to Democracy, karangan Gene sebagai kitab untuk pelbagai gerakan revolusi, menjatuhkan pelbagai pemerintah dan negara.
Jin Sharp menggariskan 198 kaedah aksi tanpa keganasan serta panduan keberkesanan dalam menangani aksi tanpa keganasan yang dipraktikkan secara meluas dalam gerakan revolusi dunia. Jin Sharp mempunyai hubungan akrab dengan Robert Halvey dan Serbian Popovic, optor yang berpusat dan diasaskan di Serbia menerima dana kewangan yang besar dari National Endowment for Democracy (NED), International Republic Institute (IRI), George Soros Foundation dan Open Society Fund. Robert Halvey mengendalikan latihan di Budapest, sementara Slavian Popovic melatih kumpulan penentang yang terdiri dari kalangan generasi muda. Mengguna pakai modul Jin Sharp, dialah perancang strategi revolusi tanpa keganasan, dikenali sebagai Revolusi Bulldozer 2000. Otpor membawa kejayaan besar menggunakan lambang tangan dalam hampir semua gerakan revolusi tanpa keganasan yang dicetuskan di serata dunia, termasuklah lambang demonstrasi jalanan bersih sebagai tanda kepada pencetus revolusi. Ketiga-tiga perkara tersebut dipelopori oleh Popovic menggunakan pakai kaedah Jin Sharp. Sejak dari itu, Popovic bergerak melalui kanvas yang terkenal dengan The Color of Revolution. Kejayaan revolusi warna itu mendorong Popovic pergi jauh untuk terlibat dalam beberapa revolusi di luar Serbia. Georgia Rose Revolution 2003, Ukraine Orange Revolution 2004, Lebanon Sedar Revolution 2005, Kyrgyzstan Tulip Revolution 2005, Kuwait Blue Revolution 2005, Iraq Purple Revolution 2005, Czechoslovakia Velvet Revolution 1989, Iran Green Revolution 2009 hingga 2010. Kini revolusi tersebut telah berkembang merebak ke 37 buah negara, termasuklah Libya, Mesir dan Syria. Pelbagai aktivis dan pemimpin parti pembangkang menggunakan khidmat kanvas untuk menjayakan rancangan mereka, menumbangkan pemimpin dan kerajaan yang sedia ada. Pendedahan oleh Global Research menyatakan bahawa Canvas dan Anonymous terlibat secara aktif dalam Occupy Wall Street Movement. Ivan Marovic, salah seorang ketua Canvas, menyatakan bahawa tiada sesuatu pun yang berlaku secara tiba-tiba di dalam merancang sesebuah revolusi. Sebaliknya, adalah hasil persediaan berbulan-bulan dan menuntut perancangan yang teliti, dan apabila bermula, segalanya berlaku dalam tempoh 1 minggu. Pendekatan multimedia teknologi video juga diambil untuk membuat perancangan rusuhan dengan lebih efektif. Gerakan pelajar yang berlaku secara terancang di seluruh dunia melalui demonstrasi jalanan yang menggunakan kaedah logo, teknik dan strategi yang sama yang digariskan oleh Jin Sharp dan Canvas. Education Not For Sale adalah alat yang digunakan untuk mendesak, memberi tekanan dan menggugat kestabilan kerajaan yang memerintah. Digerakkan secara profesional, berpandukan garis panduan yang disediakan untuk mengajar, melatih, mencetus dan menjayakan demonstrasi jalanan. Fenomena yang melanda dunia pada ketika ini dengan apa yang diperjuangkan revolusi tanpa keganasan telah mengganggu gugat kestabilan dan menjatuhkan beberapa buah negara. Inilah peperangan dan penjajahan bentuk baru. Negara kita sebenarnya tidak terkecuali dari pengaruh dan ancaman tangan-tangan asing ini. Rapat umum, demonstrasi jalanan dan rusuhan anjuran aktivis dan pihak pembangkang semuanya berkiblatkan pada strategi Otpor dan Canvas. Tidak terkecuali gerakan mahasiswa dipengaruhi dan dilatih oleh tangan-tangan asing. Lihatlah pergerakan, logo, kain rentang, warna-warna, imej-imej, peralatan yakni kemah dan topeng, tindak tanduk baring di jalan maupun duduk, elemen hiburan seperti memukul gendang, memberi bunga kepada polis, semuanya dirancang termaktub dalam 198 kaedah aksi tanpa keganasan. Elemen-elemen ini adalah pakej lengkap yang terdapat dalam setiap Occupy Movement seluruh dunia. Logo bersih turut terpamer dalam laman web Color Revolution.
jelas bersih adalah agenda terancang oleh tangan asing. Mahasiswa turut diperalatkan oleh agenda tangan asing. Kain rentang, logo dan cara protes adalah sama dianjurkan oleh Canvas. Parti Sosialis Malaysia PSM terlibat secara langsung dengan demonstrasi jalanan oleh mahasiswa. Nama seorang ahli PSM jelas tertera di laman web International Student Movement. PSM jelas sebagai ejen tangan asing. Kita jangan terlepas pandang dengan kemasukan dana asing yang disalurkan kepada kumpulan aktivis dan parti-parti pembangkang. Malah tangan-tangan asing bergerak lebih jauh dari itu, menyuntik ideologi, revolusi, melatih, merancang strategi, memporak-perandakan kestabilan sesebuah negara. From dictatorship to demokrasi, hasil kerja Jin Sharp tidak perlu untuk kita. Kita sememangnya menjunjung demokrasi. Uniknya pula, sistem pentadbiran kita yang berasaskan demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Rakyat perlu bangun mempertahankan kelangsungan kerajaan yang sedia ada. Ini kerana kerajaan yang sedia ada terbukti ikhlas dan jujur dalam mengekalkan keamanan, kemakmuran dan kedamaian di negara Malaysia yang tercinta ini. Tolak tangan asing!